Okey, next. Selesai 9.3. Habislah 1. Okey. So, kita berpindah kepada yang terakhir, iaitu 9.4 aplikasi kebarangkalian peristiwa bergabung. Macam magic kan, tiba-tiba ada keluar hijau belakang macam tu kan. Kita guna green screen, memang ada keluar tiba-tiba. Sebab cahaya cikgu tak betul lah hari ni, tak tentu arah nampak ni. Okey, tengok. Main-main lah cikgu ni kan. Kita nak belajar ni, kita bermain. Okey, tengok. Standard kandungan 9.4 aplikasi kebarangkalian peristiwa bergabung. Ni adalah satu topik ataupun standard kandungan yang paling tidak disukai oleh ramai kanak-kanak sekalian. Betul. Sebab ini kita nak aplikasikan dia. Tapi ini adalah band yang paling tinggi. So, kalau awak boleh apply dalam soalan, maksudnya awak faham daripada yang topik pertama sampailah topik yang kita dah belajar ni, 9.3. Okey. Kita tengok standard pembelajarannya. Murid boleh menyelesaikan masalah yang melibatkan kebarangkalian peristiwa bergabung. Senang je, matematik ni semua senang. Awak jangan fikir dalam kepala otak, susahnya nak buat apa ni cikgu, tak boleh. Awak kena cakap, senang cikgu nak buat. Cikgu perasan lah, masa highlight muka cikgu ni terang sangat ni. Kau main putih lagi. Maaflah, kamera ni kamera buruk je. Tu yang cahaya bukan main terang ni tu. Okay, next. Cikgu ni suka bebel. So, kalau awak rasa cikgu ni macam bebel sangat, buat tak heran je lah. Tengok je lah. Fokus je lah. Okay, tengok Cikgu bukannya apa. Cikgu bosan mengajar seorang kat dalam kelas ni. Awak semua tak ada. Macam cikgu macam ibu nasi je awak ada. Biasalah tu. Okey, kita belajar berdasarkan contoh supaya cikgu boleh terangkan mengikut contoh. Okey? Kita tengok contoh. Sebiji dadu ada di lambung 2 kali berturut-turut. Jika uji kaji ini dijalankan sebanyak 540 kali, berapa kalikah sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna akan diperoleh? Macam soalan pun dah pening cikgu macam mana ni? Faham kan? Fahamkan dulu masalah. Itu yang penting. Okey? Awak kena fahamkan dulu masalah. Memahami masalah. Apa masalah yang diberi? Okey, tengok. Peristiwa bergabung tak bersandar. Kenapa dia kata peristiwa bergabung tak bersandar? Sebab dadu yang di lambung 2 kali berturut-turut. Okey. Dia kata berapakah sekurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna akan diperoleh. So, dia tidak mempengaruhi nombor kuasa 2 kuasa sempurna. Dia tak cakap pun dia akan dipulang semula. Betul? Dia lambung je dua-dua sekali berturut-turut. Okey? Dilambung 2 kali maksudnya sekali lambung, 2 kali lambung. Dia tak kata pula sekali lambung, lepas tu dia 2 kali lambung kali kedua tak ada dadu nombor 2. So dadu tu akan dilambungkan 2 kali berturut-turut. Okey, nombor kuasa 2 sempurna, nombor 1 dan 4. Okey. Sebab kenapa nombor 1 dengan 4 je kuasa 2 sempurna, padahal banyak lagi kuasa 2 sempurna. Sebab apa? Sebab dia kata sebiji dadu. Dadu. Sebiji dadu dia hanya ada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kuasa 2 sempurnanya hanyalah 1 iaitu 1 kuasa 2 dan juga 4 iaitu 2 kuasa 2. Seterusnya patutnya 9 tapi dalam dadu tak ada 9 so tak boleh lah ambil Okey, dan sekurang-kurangnya 1 nombor kuasa 2 sempurna iaitu dia akan dapat dia wakilkan sini kuasa 2 sempurna K. Okey, mungkin kita akan baling dadu. Okey, awak baling dadu. Awak baling sebiji dadu sekali. Mula-mula baling sekali. Mungkin akan keluar kuasa 2 sempurna. Baling lagi sekali, mungkin akan keluar lagi sekali kuasa 2 sempurna. Iaitu nombor 1 ke, nombor 4 ke, ataupun nombor 1, 1 ke, ataupun 4, 1 ke, ataupun 4, 4. Betul? Okey, ataupun dia akan terjadi kuasa 2 sempurna dulu balingan yang pertama. Then balingan yang kedua tak dapat kuasa 2 sempurna. Ni dia buat ni. Tanda ni. Okey, maksudnya bukan selain daripada peristiwa yang kita nak tu. Atau yang pertama kita lambung
tak dapat kuasa 2 sempurna, kali kedua kita lambung, baru dapat kuasa 2 sempurna. Okey. Boleh ke kalau kita buat dua-dua tak dapat kuasa 2 sempurna? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia kata sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna mesti diperolehi. Okey? Baca soalan betul-betul. Dia kata memahami masalah dulu. Memahami masalah dulu. Okey? Okey, next. Seterusnya kita kena merancang strategi. Nak rancanglah strategi apa yang kita nak kira. Apa yang kita nak cari sebenarnya. Okey, kita rancang. Tengok. Lukis gambar rajah pokok. Jeng, jeng, jeng. Keluarlah gambar rajah pokok. Ingat lagi ke tak ingat? Entahlah cikgu. Saya tak ingatlah gambar rajah pokok ni. Gambar rajah pokok apa? Nanti ulang kaji semula gambar rajah pokok apa. Okey. Okey, nombor kuasa dan kebarangkalian nombor kuasa 2 sempurna 2/6 sama dengan 1/3. Kenapa kebarangkalian nombor kuasa 2 sempurna 2/6? Sebab hanya ada 2 saja kuasa 2 sempurna daripada 6 nombor. Nampak ni? 1, 2 daripada 6 nombor dalam sebiji dadu. So, kebarangkalian ni kita boleh buat 1/3. Pemudahkan Okey, hitung kebarangkalian. Dua-dua kuasa 2 sempurna atau salah satu. Okey, ini nanti kita kira dalam rajah pokok. Okey, cikgu sekarang nak kena terangkan awak dulu gambar rajah pokok tu. Okey, kita laksanakan strategi kita. Kita dah tahu. K ini untuk mendapat peristiwa nombor kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna. K prime ni pula bukan kuasa 2 sempurna. Okey, ataupun bolehlah cakap bukan. Cakap tidak kan tak faham. Bukan cikgu tulis macam ni. Okey. Faham kuasa 2 sempurna dengan bukan kuasa 2. K prime ni ataupun K pelengkap. Okey, selain daripada peristiwa yang kita nak tu. Okey. So, dia 2 kali lambung 2 kali lambung. Okey, kita buat. Lambungan yang pertama. L ni lambungan Lambungan yang pertama. Alamak, cikgu buat atas sikit lah. Boleh lah. Saya tak faham pula nanti. Okey, lambungan yang pertama. 2 kali lambungan. Okey, lambungan yang pertama. Kalau dapat K ataupun dapat K pelengkap. Okey, kalau dapat K, apa kebarangkalian lambungan yang pertama? K ni maksudnya apa ni? Kedua-duanya sempurna. Okey, tengok ni. Kita K maksudnya kuasa 2 sempurna. So, kita guna 1/3. Kalau selain daripada kuasa 2 sempurna, daripada 1/3 tu mestilah keluar berapa? 2/3. Okey. Maksudnya daripada 1/3 tu hanya ada 2/3 je lagi. Ni baki dia. Okey, lambungan yang pertama. Okey, kita buat lambungan yang kedua. Lagi sekali. Pokok dia sama juga. K. K pelengkap. Okey. Kalau keluar K sama juga 1/3. Kalau keluar K pelengkap 2/3. Sama juga kat sini kes dia. Okey. Ada pengurangan ke dia punya bilangan? Tak ada sebab dia tak kata pula dia kecualikan mana-mana ni ataupun dia tak kata dia tidak dipulangkan apa ke. Sebab ni lambungan ni untuk sebiji dadu, tak ada kata gambar rajah pokok ni. Sebenarnya awak dah nampak dah. Tadi kita cari apa? K, K pelengkap, K pelengkap, K. Betul? Okey, so dari sini dah nampak dah. Mana K, mana K pelengkap, mana K saja. Okey. So sini K, sini K pelengkap, sini K pelengkap, K, sini K pelengkap, K pelengkap. Kita dah nampak dari situ. Okey, kita tengok sini lah. K yang pertama. Ni Ni. Silap lah cikgu buat macam ni tadi. Itulah dia. Tak nak ni dulu, tulis cantik dulu. Kan dah comot tak boleh. Cikgu kena buat betul-betul. Kalau tak nanti awak tak faham. So baik cikgu padam dulu. Sini cikgu padam Alamak, awak tak boleh padam. Tak boleh padam pula dia. Guna pen lain lah.
Okey. Okey, so untuk yang ini K, K. Okey, untuk yang ini K, K pelengkap. Untuk yang ini, tengok ni. Ni tengok ni dia punya anak pokok dia ni. K, 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 K pelengkap, K pelengkap, K. K pelengkap, K. Ini K pelengkap, K pelengkap. Tadi kita dah kata K pelengkap ni kita nak ke? Tak nak. Sebab apa kita tak nak? Sebab kita nak sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna diperoleh. Mesti ada K sempurna ni. Tak boleh ada K pelengkap dua-dua. Okay? So, sama juga. Kalau dipilih dan. Maksudnya dua-dua terpilih, kita guna operasi apa? Guna operasi darab. Bagus. Macam itulah. So, kita darab. 1/3 darab dengan 1/3. Okey. Sini kita darab juga. 1/3 darab dengan 2/3. Sini 2/3 darab dengan 1/3. Kalau nak buat sekaligus pun boleh. Kalau nak buat asing-asing pun tak apa. Apa benda yang sekaligus, apa yang asing-asing, tambahkanlah. Sebab kita nak cari ketiga-tiganya. 1, 2, 3. So, 3-3 ni kena tambahkanlah kebarangkaliannya. Barulah dapat jawapan. Okay, cikgu kata kalau nak buat terus pun boleh, nak buat asing-asing boleh. Cikgu suka tunjuk awak ni macam ni. Supaya awak faham. Kalau awak buat sekaligus ni, takut tak faham. Okay, so kalau kita tambahkan ketiga-tiganya ni, ini akan dapat 2/3. Ni akan dapat 3. Silap. Tambah pula ni darab. 1 darab 1, 1. 3 darab 3, 9. Cikgu ni syok sendiri pula. Tambah pula. Maaflah. Cikgu pun dah nampak benda lain tadi. Lapar. Macam cikgu fikir. Kita tak berhenti daripada tadi kan. Biasalah tu. Okey, darab 1 darab 1, 1. 3 darab 3, 9. 1 darab 2, 2. 3 darab 3, 9. 2 darab 1, 2. Ngantuknya mata. Jangan mengantuk. Belum habis lagi sikit. Okey. Lagi tambahkan. 1/9 tambah 2/9 tambah 2/9. So, jadi boleh tambah sekaligus. 1, 2, 3, 4, 5. Dapatlah 5/9. Itu untuk kebarangkalian. Kalau untuk keseluruhan. Ni, nampak ni? Ni. Okey. Kebarangkalian. Sini. Sabar Dekat dalam suara ni. Dah hilang, dah kering. Nak minum air, sekejap lagi cikgu minum. Okey, apa tadi? Lupa dah. Ni, kebarangkalian untuk KK atau KK pelengkap atau K pelengkap K. So, dapatlah jawapan 5/9. Dah jawab ke soalan. Dia kata, berapa kalikah sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna diperolehi? Masalahnya sekarang ni, 5/9 belum jawapan. Sebab dia kata, jika uji kaji dijalankan sebanyak 540 kali. Apa benda 540 kali? Maksudnya diulang 540 kali. Awak kenalah darabkan kebarangkalian dapat ni dengan jumlah keseluruhan bilangan. Okey. So, darabkan je lah. 5/9 darab dengan 540. So, dapat jawapan 300 kali. Okey. Boleh? So, mesti buat satu-satu tau. Mesti dah. Ni. Sebiji dadu kita dah guna. Settle. Awak mesti tengok soalan dia. Baru awak boleh tahu. Okay, then dia kata uji kaji sebanyak 540 kali. Ni kita dah guna. Settle. Okay, berapa kali kan sekurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna akan diperolehi. Okay, ni kita dah guna. Settle. Okay, so kesimpulannya. Double-double lah tu. Sebanyak 300 kali untuk memperolehi sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna. Betul lah tu, sama lah dengan kita punya jawapan ni. Inilah kesimpulannya. Okay. Okay. Next. Kita tengok contoh yang kedua. Ni kalau dalam kelas, alah cikgu, contoh lagi cikgu. Banyaknya
contoh cikgu. Sudahlah cikgu, kami dah penat cikgu. Maaflah korang semua, cikgu tak penat lagi. Cikgu nak mengajar. Okey. Kita tengok contoh ya. Okey, contoh. Harapkanlah contoh ni contoh terakhir. Next slide cikgu dah tak ada lagi contoh. Harapanlah kalaulah cikgu buat lagi 2, 3, 4, 5 lagi contoh. Makanya lama lagi dah awak belajar. Okey, jangan give up, kena belajar, jangan mengeluh Okey, tengok. Sebuah kotak mengandungi 7 biji guli merah, 5 biji guli kuning, 3 biji guli biru. 2 biji guli dipilih secara rawak dari kotak satu demi satu. Sekiranya guli pertama berwarna biru, maka guli biru itu akan dipulangkan ke dalam kotak sebelum guli kedua dipilih. Ada sekiranya guli pertama berwarna biru. Betul dia akan dipulangkan. Okey, sekiranya guli pertama bukan berwarna biru, maka guli itu tidak dipulangkan ke dalam kotak dan guli kedua dipilih. Hitung keberadaan mendapat dua. Okey. Kaedah yang sama. Kita kena faham dulu. Apa masalah sebenarnya ni? Apalah masalah orang ni nak main guli dalam kotak ni macam ni? Penat fikir, betul? Cikgu pun penat, awak penat fikir. Tapi kita kena kira lah. Nak tak nak kena kira juga kan? Okey, tengok masalah dia. Peristiwa bergabung bersandar. Kenapa peristiwa bergabung bersandar? Sebab ni, bila dipulangkan, dia mempengaruhi ambilan guli kali kedua. Okey, maksudnya kalau kita letak biru, kalau kita cabut biru, kita kena letak balik semula dan next kita cabut, kemungkinan kita akan ambil biru. Sama juga dengan ni. Kalau bukan biru, maka guli tidak dipulangkan ke dalam kotak tu. Okey. Maksudnya kalau kita bukan biru, tak payah letak balik semula. Okey. Okey, jumlah guli 15 biji. Mana dapat 15 biji tu? Mana kan dah buat ni, apa ni? 7 guli warna merah, 5 guli warna kuning, 3 guli warna biru. So total sini berapa? Kiralah 15 biji guli. Okey. Next, dia kata hitung kebarangkalian mendapat kedua-dua biji guli berlainan warna. So dia mesti lain. Nampak ni? Merah kuning ataupun biru merah biru ataupun kuning merah ataupun kuning biru ataupun biru merah ataupun biru kuning. Nampak ke tak nampak? Macam ni lah. Okey, macam mana dia dapat pasangan-pasangan bergabung ni? Okey, macam ni merah, kuning, biru. Merah, kuning, biru. So, bila kita pick merah, kita mesti akan pick kuning. Bila pick merah, kita akan pick biru. Okey, boleh ke merah-merah dapat pick? Tak boleh. Sebabnya bila dapat bukan berwarna biru, tak perlu dipulangkan. So, MM takkan dapat. Okey, next sama juga dengan K. K akan dapat M, K juga akan dapat B. Sebab ada KM, KB. Boleh ke KK? Pun tak boleh sebab dia kata bukan berwarna biru, so tak perlu dipulangkan semula. B pula mesti dapat BM, mesti dapat BK. Then, okay. BB. BB. Okay, BB. Kenapa tak ada tulis BB kat sini? Sebab dia kata kebarangkalian mendapat kedua-dua guli berlainan warna. So, kalau sini dia tulis BB, tak boleh. Okay, sebab dia nak berlainan warna. Tapi dalam kita punya cabutan boleh dapat BB sebabnya kita cabut tapi dia tak nak yang BB tu. Okay. Okay, next. Merancang strategi, lukis gambar rajah pokok, hitung kepada sama lah macam tadi. Okay. So, tengok dia punya melaksanakan strategi. Okay. Sebelum kita melaksanakan strategi, kita kena tulis dulu lah kat bahagian sini sebab bahagian ni belakang ni kan cikgu tak nampak kan. So, kita tulis balik semula 75. Apa tadi? 753. Kan cikgu pun lupa kan. Okay. So, merah, kuning, biru, 7 biji, 5 biji, 3 biji. So, total 15 biji. Okay, tadi dia kata 2 kali
cabutan guli yang pertama, cabutan guli yang kedua. Okey, macam tadi kita buat dua anak pokok. Okey, cabutan guli yang pertama. Sekarang berapa anak pokok? 2 ke 3? Tadi kenapa 2? Tadi sebab sama ada kita buat dapat kuasa 2 sempurna ataupun tidak. Sekarang ni sama ada dapat apa? Sama ada dapat merah, sama ada dapat kuning ataupun dapat biru. So ada berapa dia punya gambar raja pokok? Cabang dia ada 3 Ada 3. Buat jauh-jauh sikit. So kita besar gambar raja pokok kita nak buat ni. Okey. Sama ada dapat merah ataupun dapat kuning ataupun dapat biru. So untuk merah berapa kebarang kalian? 7/15. Kenapa? Sebab ni 7 daripada 15. So kebarangkalian merah adalah 7/15. Kebarangkalian kuning adalah 5/15. Kebarangkalian biru adalah 3/15. Senang tu je. So kuning 5/15. Biru 3/15. Okey, cabutan guli yang kedua pun sama juga. Mesti ada 3. Sebabnya dia akan dapat sama ada tu, sama ada tu, sama ada merah, sama ada kuning ataupun biru. Sini pun sama, merah, kuning ataupun biru. Sini pun sama, merah, kuning ataupun biru. Okey. Berapa nilai kebarangkalian yang kedua? Mempengaruhi ke tak mempengaruhi? Tadi dia kata bersandar ke tak bersandar? Tadi dia kata bersandar. Maksudnya mempengaruhi nilai yang sebelumnya. Maksudnya kalau sini 7/15, sini mesti jadi 6/14. Kenapa? Sebab ada 7 guli merah. Betul? Ada 15 keseluruhannya dalam kotak tu. Awak kena bayangkan tahu guli dalam kotak tu ada 15 biji, ada 7 biji merah. Bila kita dah pick satu warna merah, maksudnya guli merah akan berkurang jadi 6. Dan bilangan keseluruhan dalam kotak tu mestilah jadi 14. Betul? Sebab kita dah keluarkan satu. Okey? So 6/14. Okey, next. Untuk kuning pula. Berapa? Kalaulah kita ambil merah dulu, lepas tu kita pick kuning. Ada perubahan tak warna kuning? Tak ada. Kuning tetap ada 5. Tetapi dia akan jadi... Kejap. Apa kata cikgu guna pen warna lain? Dia akan jadi 5/14. Sebab berkurang 1 tetapi nilai K ataupun kuning tak berubah. Sebab yang kita pick mula-mula merah. Ni MK. MK. Okay, then MB. Ni pun sama. Jadi 3/14. Nilai dia masih 3 dan bilangan ni dah berkurang jadi 14. Okay, dapat? Okay, next. Sini. K. 5/15. K. M. M jadi berapa? 7/14. Sama juga situasi dia. Kurang 1. Tetapi merah tidak berkurang sebab cabutan pertama kita kuning. Okay, next. K. K. Apa yang jadi? 4/14. Standard ni dalam kelas mesti dah dapat jawab dah ni. Ni jadi 3/14. Alah, senang cikgu. Ni macam mana? Biru, merah. Biru 3/15. Pick pula merah. So, automatic jadi 7/14. Sini, kuning. Dia akan jadi berapa? Kuning K, 5. So, 5/14. Lupa. Jangan lupa. Cikgu ni salah. Lupa. Kenapa tak boleh berkurang? Kenapa? Kenapa? Cikgu ni syok sendiri je tau. Kenapa? Kenapa tak boleh berkurang? Kenapa yang ni boleh berkurang, ni tak boleh berkurang? Tadi situasi dia apa? Baca balik semula tadi situasi dia apa? Dia kata, kalau dapat guli pertama biru, maka guli biru itu akan dipulangkan semula dalam kotak. Maksudnya bilangan keseluruhan tidak berkurang. Silap lah. Tak apa, kita tersalah dan kita nampak kesalahan kita. So, tu awak pun kena buat macam tu juga. Okey, tengok. Biru, merah. Maksudnya dapat biru, guli biru. Dia kena letak balik semula dalam kotak tu dan dia pick balik semula yang kedua. So, berubah ke bilangan? Tak berubah. So, merah dia akan jadi 7/14.
15. Bilangan tetap sama sebab dipulangkan. Okey. Biru, kuning. Kuning berapa? 5. So, sini 5/15. Sini akan jadi 2. 3/15. Kenapa tak kurang? Kenapa tak kurang? Sebab dipulangkan guli tu balik. Faham? Faham? Cikgu dah tersalah. So, cikgu tak nak salah balik semula. Kacau lah bot hijau ni. Asyik terkeluar. Kenapa cikgu ni cantik ni keluar warna hijau pula. Tengok tu. Okey. Fokus. Okey, tengok. Kenapa dah keluar kesimpulan dah ni? Cikgu tukar pen warna lain. Purple lah. Okey, tengok sama juga kes yang tadi kan. Kita kata kalau dua-duanya berlaku, kita darabkan. So, M. Kita nak ke tak nak tadi M. Tengok ni tadi. Ni. Kita nak ke tadi M. Nak ada ke berlaku M tadi? Tak ada kita tak nak. So, tidak perlu dipilih. Sebab dia kata mesti berlainan guli. Okey. MK. Kita nak ke tak nak? Okey, nak. MK. MB. Cikgu dah tersilap ni sebabnya dia ni kacau ni. Tak selari dah cikgu ni. Kejap Cikgu padam boleh tak? Nanti kan awak tak nampak kan betul-betul apa yang cikgu buat nanti kan. Silap cikgu ni. Kan awak tak faham. Cikgu tunjuk betul-betul. Kan cikgu salah info bagi kat awak nanti kan cikgu yang berdosa nanti. Okey, tengok ni. Gambar ajar pokok yang pertama. M. Tadi kita tak nak. Sebab kita nak guli yang berlainan. Sini M. K. Kita nak tak? Nak. Sebab berlainan. Okey, sini M. B. Pun nak. So, kita buatlah operasi dia. M yang pertama tadi 7/15 mesti darabkan dengan 5/14. Sini pun sama. 7/15 mesti darabkan dengan 3/14. Sama juga situasi sini. KM. Kita nak tak? Nak sebab dia berlainan. Okey, so 5/15 darab dengan 7/14. Okey, ni pun sama. K. Nak ke tak nak? Tak nak sebab kita nak yang berlainan. Ni tak boleh. Okey, next. KB. Kita nak tak? Nak. Okey, so 5/15 darab dengan 3/14. Next. Sini BM. Nak 3/15 darab dengan 7/15. Ni 3/15 ni. Ni untuk B. Okay, next. B. K. Nak ke tak? Nak. Okay, berapa? 3/15 darab dengan 5/15. Ni last. B. Okay. Kita nak ke tak nak? B. Tak nak. Sebab tadi kita kata nak guli yang berlainan. Okay, so kita kena kira yang ini saja. Ni tambah dengan ini. Tambahkan dengan ini. Tambahkan dengan ini. Tambahkan dengan ini. Tambahkan dengan ini. Okey, kira sekaligus pun boleh. Kira satu persatu pun boleh. Okey, tadi cikgu dah buat satu persatu kan? Ni kita kira sekaligus. 7/15. Kurungan pun nak buruk lah. Darab 5/14. Tambah. Kalau nak tulis ke barang kalian apa-apa pun boleh. Tapi awak tulis je, senang je. Dia tulis pada awal lah. Kalau tidak kan, nanti kan salah kan. Awak punya tak payah padam. Cikgu padam cikgu punya je. Sebab cikgu nak cantik atas ni. Okey. Sini. Mana pen. Ke barang kalian
guli yang berlainan warna. Kalau nak cantik, awak tulislah kebarangkalian M, K, bersilangkan dengan tambah MK tambah dengan kebarangkalian MB tambah dengan kebarangkalian KM tambah dengan kebarangkalian awak tulis sampai habis. Okey? Ataupun terus je tulis 7/15 darab dengan 5/14 tambah 7/15 darab dengan 3/14 tambah 5/15 darab 7/14 tambah 5/15 darab dengan 3/14 tambah 3/15 darab dengan 7/15 tambah 3/15 darab dengan 5/15. Okey, darab tambah dapatlah akhir sekali jawapan awak 349 per berapa? 525. Okey, guna kalkulator mesti dapat jawapan, tapi mesti berhati-hati guna kalkulator. Mesti ada kurungan, mesti ada darab ni, pecahan. Kalau tak pasti guna kalkulator untuk buat sekaligus ni, buat satu-satu. Satu ni dulu, 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 satu ni dulu. Tulis kat tepi ni. Lepas tu tambahkan semua. Macam kita buat tadi, tulis satu, tambahkan semua sekali. Okey? Cikgu buat langkah kerja yang lain lah. Okey, so kesimpulan dia, kebarangkalian mendapat kedua-dua guli yang berlainan warna ialah 349 per 525. Okey, boleh? Okey, next. Sekian, terima kasih dah. Cikgu semangat nak mengajar ni, tiba-tiba dah sekian, terima kasih. Macam mana ni? Okey. So, sekian terima kasih lah. Sebab dah sekian terima kasih, terpaksalah cikgu sekian terima kasih. Cikgu nak celoteh banyak lagi apa nak cakapkan kan? Okey. So, jangan lupa sekian terima kasih pun, sekian terima kasih juga. Tengok ni. Ni burung hantu cikgu kat atas ni. Sekejap, tukar nak panah sekejap. Mana-mana nak panah cikgu. Ni tak nampak lah benda lah ni. Kecil sangat. Hilang tak? Ni. Nak panah. Cikgu punya ni. Burung hantu kata, homework banyak, buat kerja, buat. Mesti buat. Okey. Cikgu bagi kerja kerja homework guna pen merah lah. Supaya nampak. Okey. Dalam buku teks masing-masing, tengok homework awak. Sebab semua nota yang cikgu bagi ni semua dalam buku teks. Sekejap cikgu tengok. Okey. So, subtopik kita 9.3 dengan 9.4. Dalam modul-modul yang cikgu awak lain bagi pun awak boleh selesaikan ataupun awak ambil je soalan latihan dalam buku teks ni. Cuba tengok muka surat. Dia ada 9.3A, 9.3B, 9.3C kan. So, awak boleh selesaikan semua. Selesaikan semua cikgu. Biar betul cikgu ni. Selesaikan semua. Terlalu nanti kan budak-budak ni dah selesaikan semua kan. Tapi awak kena selesaikan juga. Awak kena belajar. Kalau awak tak buat latihan, awak tak tahu nanti. Sebab kita buat topik satu persatu kan. So, nak tahu, faham, awak kena selesaikan. Okey, tak apa. Tengok Cikgu bagi sikit je. Sikit je. Banyak pun cikgu bagi. Okey, muka surat. Okey, ni untuk 9.3 punya. Dia ada A, B, C. Tadi 3 kan kita buat kan. So, 9.3A, 9.3B, 9.3C. Okey, 9.3A. Muka surat. Hmm. 255. Nombor 2, nombor 3. 2 je latihan, tak banyak pun nombor 2, nombor 3. Okey, untuk 9.3B pula, muka surat 258.
Nombor 2, nombor 3 juga. Tak banyak 2 dengan 3 je. 2 juga cikgu bagi. Cuba tengok dalam tu. So nanti kalau korang tengok, nombor 2 ada ABC cikgu, nombor 3 ada ABC cikgu. Macam mana ni? Buatlah senyum. Takkanlah nak tinggalkan. Cikgu tak kejam tau. Kesian ABC tu kalau awak tak buat. Kan? Okey. Last. C. Muka surat 261 ni nombor 2 tau. 25 ni. Kan salah kan? 261 ada nombor 1, 2, 3, 4 dah. Banyaknya. 1, 2, 3, 4 ni. Soalan 1 senang. Soalan 2 senang. Soalan 3 senang. Soalan 4 pun senang. Macam mana? Tak apa. Cikgu bagi cat. Cikgu bagi soalan yang senang. Nombor 3 dengan nombor 4. 2, 4, 6. Baru 6 soalan. Relax baru 6 soalan. Kalau main game jam-jam boleh. Kalau tak boleh buat soalan cikgu kan. Apa dah hal. Okay, last 9.4. 9.4 tadi satu je kita belajar kan. A sahaja. So senang. Muka surat 264. Nombor. Cikgu bagi yang senang lah. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Kalau habiskan semua pun bagus juga ni. Sekejap, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? 6 tambahlah 4. Genaplah latihan kita semua ada 10 soalan. Standard lah tu. Sejam kita belajar, kita buatlah 10 soalan. Okay? So, nanti soalan cuba buat. Dan kalau nak share dekat cikgu, boleh share. Kalau nak apa-apa masalah, contact dengan cikgu. Cikgu tadi ada bagi tahu kat mula-mula awal-awal video tadi, ada cikgu tulis Telegram cikgu punya link kan. So apa-apa masalah boleh tanya dengan cikgu. Snap gambar awak punya soalan, snap gambar jawapan, nanti cikgu akan tulis dan cikgu akan betulkan. Cikgu ada pen ajaib, pilih sikit boleh betul. Okey? Jumpa lagi nanti. Semoga berjaya. Selamat berusaha. Apa-apa masalah, jangan lupa hubungi cikgu anda. Bye. Belajar. Belajar. Cikgu Syikin.